Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan anda semua sihat sejahtera di rumah. Okey, yang kurang sihat tu diharapkan jaga diri, banyakkan minum air suam, vitamin C dan sebagainya. Walaupun sekarang kata orang tu angka tu makin meningkat kan, COVID, tapi kalau boleh kita jaga diri kita sendiri. Okey. Satu lagi sebelum kita mulakan apa-apa, sebelum kita ketengahkan tamu kita seterusnya, nak ingatkanlah pada semua kalau boleh jangan skip iklan, tu satu. Ikutlah follow IG Puaka, Facebook, TikTok dan jangan lupa subscribe Susu TVC channel sebab ada yang menonton tapi tak subscribe. So subscribe tu memang selalu kita cakap percuma. Dia percuma je. Just subscribe picit gitu je. Dan bagi yang mungkin nak bantu kita, yelah macam dermawan gitu kan, anda boleh terus lakukan. Kat situ ada apa nama tu, butang thanks tu, ada heart shape tu, picit butang tu. Adalah tu untuk orang yang ada credit card kan. Tapi ada orang yang tak ada credit card, ada juga yang tanya DM. Jadi kita nak gini-gini macam mana ya tim Puaka bla bla bla. So ada caranya. Zing kat bawah ni. Boleh UEN, pay now. How about that? Okay? Pay now, minimum $10. Saya tak ada gurau-gurau. Tutup pulang pada awak. Berapa awak nak derma? $1 pun kita accept. Sekati. Itu tak paksa. Okay. Kita teruskan dengan kita tamu kita yang seterusnya. Di bulan September ini diharapkan semua terhibur dengan cerita Puan Wahidah. Saya. Okey. Sihat? Alhamdulillah. Tinggal pun berdekatan dengan studio sini ya. Okey, sebelum kita cerita pasal ni, saya nak tanya, kat kawasan Kalang ni ada yang tempat seram-seram tak? Adalah. Ada? Mana-mana semua ada. Betul, ikut kat Kalang, kat sebelah mana? Kalang is, I think is the riverside lah. Yang sebelah kat depan kita ni? Nearer to Kalang Baru. Oh. Okey. Normally people will jog dekat sana kan. Adalah. Macam mana tu cerita dia yang selalu dengar? Pasal sana the river got a few yang mati kan. Lemas and then some they run macam commit suicide pun ada dekat river tu. Yes. So I once jog also. I mean lari-lari anak. Then ada buaya nampak, buaya putih. I ever saw once. Kalau putih? Yep. Okey. So kadang-kadang dengar suara pagi-pagi. Kau dengar suara pagi, dua suara macam mana tu? Kita kan mistikan dengan suara perempuan lah. Ada macam dia nangis tak? Sometimes crying, then panggil nama gitu lah. Okey. Not so inilah. Kita tak takut lah. Okey, boleh. Okey, yang kat rumah tu, kau tepi pinga macam, kenapa si Puan Wahidah berbual macam ni? Sebenarnya pada tadi dia cakap dia takut. Tapi kita tabik spring pada Puan Wahidah sebab dia berani tampil ke hadapan nak bercerita. Jadi korang yang nak mula kecam-kecam, tolong jangan kecam. Kalau siapa yang suka kecam tu, kita nak undang anda datang kemari, ceritalah cerita awak. Kalau awak cakap cerita tamu saya boring, awak datanglah sini ceritakan cerita-cerita awak. Okey? Gitu je. Kita support lah each other. Okey, tu cerita pasal kat Kalang. Jangan cerita pasal Kalang Nanti kita takut nak pindah bukan sana takut, kan? kita tak buat lagi kat sini. Okey. But this place I see okay lah. Oh, memang okey. Oh, boleh nampak betul tak, kan? Tak. Oh, dengan pantas. Tak. Kita rasa je. Oh, rasa? Nampak tak nak
boleh rasa. Doa dengan Allah tak nak nampak. Yalah, memang tak perlulah. But if you feel something tak kena kan, dapat rasa je lah. Tu je. Okey. Normal lah Yep. Tempat ni okey? Okey lah. Okey. Okey. Kalau okey, kita teruskan yang cerita pertama. Okay, this is like macam flashback bila kita dah kena, then what macam terasa lah what is the cause of the thing beginning dia kan. Dekat rumah kampung. So kita ada family room, we have a big family house. Then when my mum kahwin, then kita dapat bilik lah. So I dengan my brother dah tinggal that bilik with my mum dengan my father. So mak suka piara pokok. Pelihara pokok. Pokok. Then she like rose. Suka rose Then I remember that depan tingkap kita dia tanam pokok rose. Besar pokok rose tu. So kita budak kecil tak tahu, but every time I see perempuan dekat tingkap pokok tu, I tak tahulah. So buat bodoh, then sampai ke besar bila kita terkena rasuk ke apa, this thing flashback to me. Dulu pernah nampak benda ni kan dekat pokok tu. So, okay, that part dah habis lah. Tu budak kecil-kecil kan. So, terus yang perempuan tu dia putih ke ada macam ada pakaian dia macam mana? Putih, tapi tak nampak muka dia. Cuma dia suka stare dekat saya je. Okey. Lepas tu, okey. Dia tak buat apa-apa. Alright, tu cerita masih kecil. Yeah. Lepas tadi saya dengar puan cakap rasuk-rasuk tu siapa kena rasuk? Saya. Okey, kita cerita pasal rasuk ni boleh? Boleh. Okey. Okay, this happened when I was 17 tahun. Ikut nenek pergi rombongan, pergi Kelantan. So dulu kan kita suka dengar Walkman, lagu everywhere with the Walkman, lagu orang putih. So nenek cakap jangan dengar lagu setan. Lagu orang putih dia cakap lagu setan Okay. Jangan dengar, kita degil. So bila naik bas tu nak hilangkan boring kan, the journey kan jauh. So I just listen to the song. Tertidur kat tingkap, nenek duduk sebelah. That time my parents pergi holiday kat India. So bila diorang berangkat, kita pun berangkat. It's a school holidays kan. So journey to Kelantan, air hitam. So dah kena ada benda ikut terbang dekat tepi tingkap bas. Okay. Kau turun. Aku cabang kau turun. Cakap dengan awak? Dia macam perempuan, pakai baju putih. She's like flying against to macam apa? Sama-sama cabar I suruh turun. Okay. So bila happen that the bus will turun, stop dekat untuk orang pergi toilet ke apa-apa kan. So they stop at this one petrol station. So bila dia stop, so everybody turun nak pergi toilet ke apa-apa kan. So I dah tak boleh tahan dengan dia punya cabar dia. So I lari turun, I remember lah. Pasal I turun, cakap, kau turun sini, kau nak lawan dengan aku Kau nak silat kau turun. Lepas tu saya nak lari masuk hutan. Ada hutan kat situ. Macam benda tu suruh pergi kat sana. So okey lah, I cakap, come lah, go. So pakcik-pakcik kat sana semua, makcik semua dah tahan saya, panggil nenek saya turun. Suruh macam tarik saya dan saya dah kena benda tu lah, dah kena rasuk. Habis dia orang bilang, okey kita pergi Kelantan, kita berobat. So dah sampai Kelantan tu, tak ada apa-apa benda. Dia macam hilangkan diri. Tapi dekat washroom toilet bilik hotel kita tu, I saw this thing, the white thing lah behind me, benda tu. But dia bilang dia macam warn me, kau diam, don't say anything. Dia cakap gitu. Kenapa dia cakap macam tu? Dia tak kasi bilang. Dia cakap aku suka kau. Kau diam, kau jangan bilang siapa-siapa. So nothing happen. Then we go back home. Everything semua dah okay. Balik rumah, saya menurun. Saya kena sawan gitulah. Pasal dia ikut balik. So that time my mom tak ada dekat rumah. Diorang belum balik India. So my auntie semua call my parents to come back home. Because my mom my nenek ada dengan makcik lain kan. So when they come back, they try to berobatkan I. And at the point of time kita pergi berobat lah. So she tell story that she kena accident
dekat Air Hitam punya on the way with the parents. 3 of them. Then we know her name, nama dia lah. Then she wants to be with me forever. But diorang cakap, they said lah, what for kan? Dia cakap dia tak ada tempat lain. She wants macam berdamping dengan kita lah. Si benda tu lah. Oh, dah tahu nama semua Dah tahu nama dia siapa. Kalau nak share tahu nama ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh Oh. Pretty lah. She is pretty. Oh, in Malay. In English is pretty. Oh, nama dia itu. Okay. Si tu. And then the funny thing is that bila mak I balik daripada the journey from India, dia tengah mandi kat toilet. Suddenly dia keluar. Naked. And my grandma said, "Kenapa? What happened to you?" Dia cakap ada orang kat dalam toilet. And which is the thing punya mak. Tapi nama mak dia Amina. So I tell, because she no longer with us already. This thing punya mak. Oh, dia ada family juga macam family Tiga beranak. Wow. So dia dah rasuk my mum, tapi my mum berobat dia baik. Tapi saya yang tak baik-baik. So sampai alhamdulillah, if I got stressed, she will come to help me. So she said want to be with me to help me in anything. But I said no, I tak nak you. Kan kita takut kalau kita mati macam mana. So that thing macam been going through my life every now and then. Sampai sekarang? Sometimes. Yeah. But I have to fight. Fight kena against fight. it. Even kita, sorry to say, kita solat ke apa, baca apa-apa pun, they still want to come. Yalah, mengganggu. But sometimes macam tak boleh stress lah. Tak boleh moody, tak boleh macam ada masalah, it will come. Tak boleh macam termenung gitu-gitu. Come, I help you. Aku tolong kau. Dia gitu. Memang kata orang tu memang susah apa. Kalau kita cakap orang kasih nasihat, yelah kau cakap senang, kau belum alami kan. Betul. So as a friend kita kat sini, mungkin nasihat saya ialah just beranikan diri. We have to be strong. Kita sendiri kena kuat. Betul. Kalau rasanya memang tak kuat, ingat Tuhan je. Betul. Tu je. But so many things lah. Benda ni yang datang ni we try to, dia bilang dia nak balik bila berobat. Berobat banyak tempat tau. Nak percaya tak percaya, berumur ke tak berumur, still our family have to go through with it. Because they want me to be better. Betul tak? Betul. Mengarut tak mengarut, kita have to percayalah. So dia cakap benda ni kau hantar aku balik tempat-tempat sini. Mak ajak pergi tempat Air Hitam, pergi dekat masjid tu, tanya imam tu, betul tak perkara ni berlaku? Dia cakap tak pernah dengar. Tapi ustaz tu, imam tu cakap kalau nak ini, just dia boleh bacakan doa, kasih nama semua. But still macam dia orang tipu-tipu, benda ni menipu kita. Macam is try to twist and turn here and there, right? Betul. So bawa pergi even jauh daripada Johor pun mak pernah bawa pergi dengan my arwah aunty. So you see this thing, kita walaupun kita tak sadar, kita dekat dalam. We are inside that we cannot. I want to tell people this, what is happening to me. Tapi tak boleh kata-kata tak gitu. Boleh. Kita kena control by this thing outside us, yang benda control kita. Kita macam kat dalam sini macam inside so timid. Tak boleh cakap apa. Nak cakap tak boleh cakap. Sebab ada kontrol awak. But we know what is happening. Kita tahu apa terjadi. That's why I can tell you this story. So when they bring me to another place untuk berobat, and I was like macam orang mati, tutup, diselimutkan kain putih. Tu mak saya dengan makcik saya yang ada ajak saya lah. This is what I can remember. So I can see that bila orang tu baca-baca, benda tu
keluar. Keluar jalan kat luar. I know, I can see. Inside me, I can see. Dia dekat luar pasal dia takut. Ya, dia tunggu luar. So, okay lah, tu dah habis. Berobat sana sini pun tak baik. Then, leave it lah. Kalau datang, if this thing ganggu, I have a Ghostbuster at home. My auntie dengan my adik. Oh ya? Jadi Ghostbuster pula Dua orang. Ghostbuster 3 kan? Mungkin siapa-siapa ada kat rumah ke, tolong lah, bantu lah. Baca semualah. So yang another thing that sampai time berobat ni juga, I boleh buat silat. Oh yeah. Bersilat dan cakap dengan ni, aku jin. Kau siapa? I can remember because I'm inside this. Betul. I know. It's not that I want to make up story. Betul. Okay. And kau nak apa dengan orang ni yang bersilat dengan saya lah. Dia suruh keluar, saya tak nak keluar. Sampai saya kena pijak dengan dia. And it's so painful dekat dalam ni. Dia tak tahu. Perubatan dia gitu buat saya macam sakit kan. So okay lah, that is this thing been going on, yang benda ni lah. But lama kelamaan cuba habis adik pandai panggil Ustaz Fadli. Bukan nak promote dia tak tapi kisah, alhamdulillah. Bukan saya promote dia. Cuma dia tak promote saya. Tak promote puaka, dia tak syukur jarang. dengan mungkin with his kind, I feel better. Tak ada. Ada gangguan sana sikit. Kita feel better. Alhamdulillah. For dah 6-7 months already, tak salah saya. Cuma dah okey lah. Dah okey. Ada juga tapi kita kena fight. Betul. Yes. Cuma amalkan tu je lah. Selalu kat Puaka Extra Ustaz selalu ceritakan kan, buat air ruqyah sendiri. Buat sendiri lah. Ya, so everyday kalau minum putih belas satu je. Habis kalau macam okey kat rumah, okay, we go to sometimes macam dekat rumah bila saya balik ke apa, ada sekali tu this thing happen a few time dekat bilik pintu rumah, pintu bilik anak saya. So, I saw this figure which is so terrible looking, and dia duduk just stand there looking at me, tengok saya lah. So saya buat apa? Spray lah. Yalah. Spray cakap kau keluar daripada sini. I don't want to see your face anymore. Betul. Dia datang lagi. So bila nak puasa sunat tu, time subuh, time nak sahur pun dia mengganggu saya tengah makan. Nanti dia dari belakang, dia macam bila something dekat belakang kita punya bulu roma semua kan, you feel so uneasy, right? Okay, it happens, so I just fight myself lah. Just tell them don't disturb us. Just pray gitulah. And then lain satu is my toilet room punya pintu. It happens so many time that kita tak realise. Every time bila dia gedebung, kita ingat angin. Angin lah, kita tak peduli. Padahal dia okay tak peduli lah. So a few time sampai Eri solat pun dia sampai takut. Benda tu terbuka gedebang. Macam mak, dia lepas tu dia keluar cakap, "Kak, kenapa tu?" "Tak, tu biasa angin. Memang kalau angin ribut dia gitu. Tapi fikir balik petang mana ada angin ribut." Okay, that night morning tu I feel something. So lepas sembahyang I baca ayat kursi dekat atas katil, I blow gini. Dia buka. Dia tutup. Tak ada angin juga kan pagi-pagi kan. Mana tak ada hujan pun. Happen a few time. Macam I cannot take it, I shout, panggil mak. I cakap panggil my mother. Mak kat bilik sebelah. So mak datang dengan anak saya datang. Dia bermain. Mak sendiri nampak, then it open, close. Cakap kau jangan kacau, kau keluar. Dia buka, dia bang the door. The toilet door. So adik cakap ini pintu ringan. But I say cannot be. Salangkan my mother dah witness the thing kan. Dah nampak sendiri, dia cakap betul. Ada something. So we call Ghostbuster again. My auntie semua turun. Baca pagi-pagi tu sampailah pukul 10 semua. Benda tu I pun dah penat, dah tak boleh nak telarat lagi. Dia dah ganggu kan. So I dah penat, I diam aja. So dah okay. So last solution, tukar pintu toilet.
tukar pintu toilet. Bentuk macam mana pula? Yang berat sikit. Yang berat sikit. Berat yang better lah. Yang bukan yang ringan from the HDB punya. So tukar pintu toilet. One or twice tu pernah jadi juga. Tapi okay lah. I accept the fact. Tahu baca kan. Ustaz suruh spray ke apa. Jirus air ke apa kan. Okay, tak ada. Tak kacau lagi lah. Ya, buat itu je lah apa Ustaz ajar. Kan? Lepas tu kalau malam ke apa, nak keluar mana ke rumah kosong, main aja apa macam ayat-ayat kat rumah. Ya, betul. Kan? Even baru-baru ni pun, kita nak kuatkan diri ni, sebelum maghrib selalu I buka Yasin ke apa dengar-dengar. So ada macam tercabar diri sendiri tau, buka Ruqyah. Ruqyah yang ada part yang baca Nabi Sulaiman punya ayat tu. Nak cabar sendiri, tak tahu kenapa. Dah buka-buka, masuk bilik, baring. Habis alih-alih bila pembantu saya masuk bilik tu, saya cakap, siapa tu? Tutup. Saya tak panggil nama dia. Saya suruh tutup tu radio. Habis mak masuk, mak cakap, mak marah saya balik. Kau diamlah. Kau diam, kau dengar. Kau yang buka, lepas tu kau takut sendiri. Okey. Dia cakap gitu. I tak sadar. I diam, dia tak layan pun. Memang dia buat bodoh je. Lepas tu I tertidur. Sebelum maghrib tu tertidur, lepas tu bangun, tersadar lah. Lepas tu pergi tutup aja tu radio. Alright. Yeah, just recently ni. Okay. Ni minta maaf kalau saya share sebab ini apa yang orang nasihatkan kat saya. Saya tak tahu betul ke tidak. Nanti mungkin lepas ni Ustaz akan terangkan. Ada orang nasihatkan saya kalau boleh lepas asar tu kita jangan tidur. Nanti macam-macam penyakit sebagainya. Tapi kalau pernah juga kau terngantuk ke macam mana, memang betul-betulnya penat mana tahu lah gitu kan. Sekarang untuk saya pula, kalau saya betul punya penat tak boleh tahan, saya akan baca ayat kursi, saya doa pada Tuhan, Tuhan saya memang tak boleh take it nak tidur. So lindungilah saya daripada benda-benda ni semua kan. Saya akan tidur sekejap je nap. Ataupun kalau saya memang satunya, saya akan main buka YouTube lah, buat apa, buat saya busy sampai saya tak itu. So ada lagi nasihat, katakan kalau boleh lepas subuh jangan tidur. Buatlah apa-apa, ngaji ke apa, lepas tu solat sunat ke siapa tu kan, lepas pukul 8 ke gitu, baru kau nak tidur, rehatlah. Waktu tu macam gitu. Okay. Ya. Tapi for that yang maghrib tu kan, saya nak elakkan saya tidur actually. Tu tertidur. Saya buka lah, macam tak ada orang kat rumah, cuma me, my mum dengan pembantu aja kan. Buka baca-baca ayat Yasin ke apa-apa. Tapi on that day macam tercabar nak buka Ruqyah. So that happen lah. Pasal I nak try nak fight also kan. So yalah, itu yang ini, this thing yang happen. Tapi selamat rumah ada orang sebab Ustaz selalu pesan kau nak dengar Ruqyah, kalau boleh biar ada orang sekeliling kita. Takut pula apa-apa terjadi, tak ada orang bantu kan. Betul. Tapi okeylah, dengarlah tiap hari. Kalau memang dengar. Kalau mak saya tiap hari siang malam Ruqyah. Yalah. Tengok apa jadi kat saya. Sort juga. Cobaan. Bukan saya, bukan maaf saya bukan pasal Ruqyah, saya sort. Kawan-kawan sekeliling. Perbuatan. Kawan-kawan ni ajak lipat malam lah. Kan? Salahkan kawan. Nampak? Nanti kawan pun tak nak kawan saya. But even during teenage time I am very wild lah. Kawan campur sana sini. Tempat you pergi sembawang tu, kita dah pergi juga. Ya, we recce that place tapi tak ada apa benda berlaku. Kan? Sekarang dah berlaku. Kan? Tapi tak apalah. Dulu memang nakal lah. Okey, kita backtrack lah. So macam mereka tu macam apa? Hunting Tak hunting. Kita jalan-jalan ramai-ramai. Budak Faiz kan, ingat tak? Dalam diam. Dengan my cousin, dengan ini, kita pergi jalan masuk Sembawang punya park, dia bawa, we don't know lah, we just follow. Then pergi dekat ada jetty tu, kita just jump down and swim. Wow. And also macam bila dulu balik malam, mak selalu tak buka pintu. Yelah, sebab balik malam. Dia tak nak buka pintu, jadi kita sorang-sorang tunggu dekat gate. Dekat tangga. Dekat tangga tu tak ada orang apa. Just duduk, but tak nampak pun. Pelik I mean, yalah tak nak nampak, tapi tak ada apa-apa lah. Itulah kan. Okey lah. Kat jetty Sembawang tu awak
terjun swim Ya, dengan member semua. Saya kat saya tak berani nak terjun. Tak tu berenang. Tu. Tadi tu pasal kita swim kat sini. Swim kat Kalang. Swim juga Dulu-dulu. Dulu lah. Wow, hebat. Once upon a time. Sekarang semua tak jangan lah jaga keselamatan. Okey, daripada ada lagi cerita yang you nak cerita pasal apa yang berlaku ataupun ada cerita lagi you nak kita nak proceed ke cerita lain? Lain lah. Tak ada ni kan. Yang untuk apa yang awak alami sekarang even, kalau boleh. Okay, during macam my second pregnancy, 3 months also pregnant, macam kan dapat pergi umrah, pergi haji. So doktor tak kasih, kita still want to go, tawakal pergi dengan my auntie lah. So lain semua husband and wife, kita 2 orang aja perempuan in our jemaah tu lah. So we went and dalam hati ni pun penat juga. Pasal tak ada orang tolong angkat beg ke apa kan. So dah sampai Mina, Arafah, Mina. So nak dekat habiskan kita nak lontar tu. Dah habis semua. Saya merajuk, saya tak nak naik bas. Kenapa pula tiba-tiba? Pasal tak ada orang tolong kita. Oh iyalah. Tengah pregnant lagi tengah. Pasal at least pegawai tolong. I mean, you know, just help us lah kan. Angkat beg ke, kasih yang perempuan dulu. Okay, faham. So I think from there something follow me back home. Oh ya. Yeah. Dah balik semua, dah habis, dah merajuk semua, dah kena pujuk semua, dah okey lah. Pegawai dah minta maaf semua kan. So dah habis semua, balik rumah, dah balik dah habis haji, dah balik, dah okey. Ya, dah balik Singapura semua kan. Every night there's this thing, I tidur, ada jin. I know that is a jin, black jin, but handsome. Okay, yang I don't like my husband. I benci sekali my husband. Tak suka tengok muka dia, tapi tengah pregnant tau. This jin will always sit on my leg. Dia bucu kaki situ tempat katil kan. Dia jaga. So sampailah melahirkan anak. Okay. So this baby anak I, dia is a low blood sugar. So they have to stay dekat ICU. So yang ini kena stay for 2 weeks dekat ICU, but I dapat balik. Okay. So I think bila dia dah boleh, the 3rd week bila doktor cakap okay dia can discharge kan. Okay, this thing memang mesti ada every night tau. So bila dah discharge, bila bawa balik aja rumah mak, bila maghrib aja dia menangis. For at least 1 or 2 months. Menangis, kita bawa pergi luar, bacalah selawat pun tak stop. So I cakap, why not kita botakkan dia? Rambut dia kerinting. Botakkan baby tu. Botak, buang semua dia punya apa-apa semua, kita bersihkan dia lah. Pun dah botak, also tak jalan. Still cry and cry. Don't know what to do. I mean, we have family who is like ustaz, semua boleh tolong baca semua kan. Ambil air ke apa, mandikan dia semua pun tak jalan lah. So my first daughter, we done this before. Yang second one, why not jual anak ni dekat makcik saya? Gitu sekali. Yang first one pun sama juga. I jual my anak to another auntie. Okay, so ni kita remember, kita jual dia lah dekat auntie yang lain satu, 50 sen jual dia. Bawa balik pergi rumah dia, the next block. Terus diam. Diam lah. Okay, itu dah solve lah. Dia dah okay lah, dah jual kan. Dia dapat mak angkat baru kan. Okay lah, dah settle. So yang benda ni pula I cerita dengan mak auntie juga, because we are close kan dengan my brother, mak auntie. So in 2012 kita pergi umrah, 4 of us. Okay, this is dekat umrah tu, bila dah sampai kita pergi Jabal Nur visiting. So I tak nak turun. I was in the bus. Auntie said, you come down. Turun sekarang. Dia marah. Dia suruh my brother, suruh I turun.
cakap dengan benda tu, kau lepaskan, aku lepaskan kau dekat sini, dekat Jabandong, kau cari orang lain. We try to do that lah. We find ways to let loose kan. Even dekat kapal terbang, halfway through, I told them I want to go back. I dah buat hal dekat kapal terbang. I nak balik. And to make me keep quiet, dia kasih I ubat tidur. So I sleep all the way lah. So another thing in the hotel, kan is dekat Mekah ke Madinah I think lah. The flooring is all carpet kan. Carpet, so I tidur. Kita 4 orang satu bilik. My auntie sebelah, I tidur sebelah. So on top of me, suddenly goli bunyi. Goli bunyi. Every day we have this sound. But it's carpeted apa? Betul. And then me and my auntie saw the macam benda hitam juga kat toilet jugalah. Tapi we just ignore. Alright. Yeah. Habis yang kisah yang pasal macam you turun daripada bas tu, cakap macam nak lepaskan tu, after that, okay? Dah okay. Betul. Tak ada benda, tak rasa apa-apa lagi. Balik pun dah tak ada benda ikut. Okay. Yeah. Kita try and error lah, cuba pasal kita pun tak nak dia ikut kita untuk apa kan. Is you untuk apa, rosakkan rumah tangga ke apa semua kan. Betul. So sekarang kita kena ikhtiar kan. Again lah macam biasa juga. Yelah, saya ni pandai cakap, maklumlah kan. Apa dia Zahiri? Tak ada. Kadang orang nasihatkan kita cuba share-share. Sama jugalah. Orang cakap apa-apa pun kita dalam masalah apa-apa pun, ternampak ni takut ke apa gitu, kita berdoa dengan Tuhan je. Tapi memang manusia, kalau kita dah kancong, dah tak boleh kita tak ingat Tuhan. Apa aku nak buat gini, apa macam mana ni. Selalu gitu. Cuba orang berubat. Apa tapi kita lupa. Kan mungkin itu salah satu test daripada Tuhan juga. Mungkin nak test, okey, macam mana dia ingat aku ke tidak gitu kan. But it depends. Kalau yang certain yang orang berubat ni kan, nasihatkan kita suruh buat apa-apa. Untuk baca ni, baca tu, amalkan. So ambil yang baik. Kita yang inilah. Ambil yang baik. Tapi kalau ada orang cakap, tak, ni saya bukan cakap apa, tapi untuk yang semua yang ada suka pergi berubat-berubat je macam orang kan. Tapi kalau tukang ubat tu cakap, okey, awak ke sini, awak ke hutan ke, awak beli benda ni buat untuk offering. Tu kalau boleh jangan. Ya, betul. Sebab kenapa kita mengabdikan diri kat dorang? Sebenarnya bukan pun. Kita pernah terkena. Ada tukang ubat ni suruh beli something this gold or what. So we buy. My mother said, okay lah untuk nak baik kan. So terbeli. After few years when we tergantung dekat belakang pintu masuk rumah. So like few years later, ni benda apa buka check apa benda dalam ni. So my adik buka. It's like metal piece. It's not gold. And the ayat is tak tahu apa benda. Mungkin wafa kan? Ustaz selalu kat poket extra tunjuk lipat-lipat wafa. Tapi dia suruh kita untuk beli untuk prevent lah. Mencegah. So kita nak baik. Betul. Niat kita nak baik aja. Memang bila orang dah macam aku nak baik, kita buat apa semua sebab demi nak baik. It's very tiring to go all through and the family and kita sendiri malu depan anak, depan orang luar. Kita buka silat lah, kita merayu lah, pekik, menangis lah. It's shameful. Tapi bagi saya, kau cakap pasal malu tu, jangan malulah. Memang benda ni malu. Faham, malu. Tapi memang ini kadang-kadang apa tau. Ni apa yang saya ini kadang-kadang apa yang diberikan pada kita ni, apa yang berlaku pada kita ni untuk ditujukan kepada orang yang tengok, jadi ubahlah sikap apa-apa yang kita buat tu. Macam tu. Kadang perantaraan bukan apa, kadang taruhlah macam sekarang saya cakap, saya pun tak tahu saya cakap macam gini kan, mungkin Tuhan gerak hati saya untuk bercakap macam ini. Macam itu. So ini semua kata orang tu experience. Okey, macam ada kawan cakap, ada orang sakit saya cakap macam ni, ada orang sakit tapi dia pergi tukang ubat sana, tukang ubat sini, ke Singapura, ke Malaysia, memang apa kata orang tu, dia punya jalan hidup macam gitu, kena pusing, tapi akhirnya baru jumpa orang yang dekat sekali. Betul. Macam tu.
Jadi along the way tu pengajaran untuk kita jugalah. Correct. So it's okay. Malu memang malu, it's okay. It's okay. Tak perlu malu, tak apa. Biar jangan kita malu dengan orang, biar kita malu dengan orang. Kan? Betul. Orang nak pandang kita apa, biarlah. Nak pandang kita hina, biarlah. Asalkan Tuhan tak hina kita. Even nak datang sini pun 50-50. No, I'm not 50-50. Yeah. I nak datang dah lama. Yeah. I nak cakap, you betul ke you nak datang? My adik cakap, betul ke kau boleh? I have to fight. Yalah. I have to sampai bila kita nak takut dengan benda ni? Betul. If happen. Tapi niat kita mesti baik, kita minta tolong dengan Allah that nothing will happen. Yeah. I want to tell my story, what is happening dalam diri saya ni. Betul. And yang apa yang terjadi orang yang nampak dia ni kena. Tapi dalam kita ni kita sakit sekali. Bila ustaz bila pegang ke apa, memang sakit. Dalam kita rasa sakit. And the time when I do yang silat tu, si orang ni tendang saya terjatuh kena punggung saya. I think the effect is happening now. Sakit semua sekarang Yeah. That time tak rasa. That time umur baru 30 plus kan. Effect dia rasa sekarang lah. So bila I flashback, I say this is what happened to me. Betul tak? So yalah, kalau orang yang ustaz nak berubat yang lain mana tu, janganlah pukul bantai kan. It's kan nampak? Painful. So nampak tak? Cara you berbual gini secara langsung also mengingatkan orang kat luar sana. So tak perlu malu lah. Kita share. Yeah, I want to share. That's why. And bila by sharing ni juga, berkongsi ni juga, mungkin yang sedang menonton ni, kita ramai-ramai doakan buat Tok Puan Wahidah agar sembuh, dilindungi Tuhan senantiasa. InsyaAllah. Macam tu. Okay. Ada lagi cerita? Ada. Okay. Okay. I travel with my friend to Egypt. Egypt best Tak Memang. pernah saya ke sana. Sesiapa nak sponsor tim puaka ke Egypt, bawa nampak saya, terselit. Muka saya memang tak termalu, muka tembok. Bawalah, mana tahu you ada agensi kan. Okay. Pergi ke Egypt bersama tim puaka. Interesting. But something happened also in the hotel. Okay. So we went to the resort. We have to go to Egypt, Cairo. Lepas dah spend a few days, kita book a flight to another resort. It's called Sharm el-Sheikh. Okay, resort dia banyak tourist from Europe, Russia, diorang suka santan kan. So we get the hotel macam okay, and dia punya ni not high floor, is like 4 floor je, 4 tingkat. And then front office ni kasih kita bilik corner sekali, corner gelap. So me and my friend bila dah masuk dah rasa lain. So we got this feeling lah. Baca Assalamualaikum semua, dah pijak aja, alamak rasa sedap lain. Kita diam kita diam. So dia dah unpack, dia dah okay lah, dah taruh bag dia. I'm the first one to take shower. Dah ambil shower, nampak ni benda hitam lagi dari sini semua lari sana sini kat toilet. Okay, dah cepat mandi, keluar pergi kat my katil. My sister ni, kakak angkat ni tenung I. Dia tenung gini, tenung tak about 5 minutes, stare me with anger. I cakap, kenapa tenung? Berapa kali panggil tak sedar. So I pergi dekat dia, pekik, dia baru tersadar. So dia tersadar, dia cakap, tak ada apa-apa. Ada nampak something kan? Tak ada. I know. Dia diam. So happen she also can feel it. She can rasa also. Jadi apa yang dia alami tentu? Something behind me lah. Tembok dia terpanjat gitu lah. Yes, tenung. Or maybe that thing is me. I don't know. Because she stare at me. Dia tenungkan dekat I. So the next morning, kita minta tukar bilik yang dekat ramai-ramai orang. Yeah. So okay, itu dah habis. In Dubai also, I travel 2 person, me and my friend. So when we check in, is 3 AM in the morning. Kita bila sampai, unbelievable dekat hotel tu ada disco. Sampai pukul 3 pagi belum habis. So this receptionist give us a room at 3rd floor. Okay lah, kita tak tahu kan. So bellboy hantar bag, masuk. Dah masuk, uncle tu, kita panggil uncle lah. You wait outside. Wait for a while lah.
Kita tunggu, kita buka pintu. Nak check lah. Kita cakap, bacalah. Assalamualaikum. Dah buka, masuk aja. You know what happened? Tick, 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 tick. The switch. Sendiri? Yup. Okay. The switch, I say, siapa kawan? Ni, kau rasa tak? Tak rasa apa-apa. Okay, diam lah. Dah unpack barang separuh, dah buka selendang semua tau. So, I cakap, okay, you can go lah. Pintu buka, pintu belum tutup. Dia lagi kuat. Tapi lampu tak tutup. Cuma switch tu, is like orang dekat bila masuk kan is a toilet. Is tick, 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 tick all the way. I can feel that the something is standing there. I cakap, kau jangan kacau lah. Dia masih, ni degil punya tau. Dia keep on insist us to go out from this room. Okay lah, kita telefon, my friend call the recep, said we want to change room. Dia tak kasih. I said I want to change room juga kan. Kita pack lah, unpack semua, pakai selendang, asal boleh taruh barang. Kita jalan, when I pass through, kau happy ya, aku dah keluar Aku suka tingkau lah. I see like that, you know. And then my friend say, kau boleh cakap dengan hantu? Aku cakap, biarlah aku cakap, biar dia tahu. Biar dia nak duduk seorang kan. Duduk seorang dalam bilik tu. Then we go out. I see. Betul? Entah, ini pun pasal it's not afraid, you know. Yeah. Is that if kalau kita stay there one night, kita tak boleh tidur. Penatkan kita apa? Dah lah masuk pukul 3. Habis this thing macam kacau-kacau kita. We cannot sleep what? Betul. Disturb our sleep. If you want it, you have it lah. I keluar je. Betul. But when we complain to the recep, this thing happen, you know what? They know that I think this room memang ada something. Okay. They smile. Yup. And they say, okay, I'll give you another room. I see. Cakap pasal hotel ni kan, baru berbual kawan semalam macam itulah. Diorang pergi kat Johor hotel tu kan. Lepas tu terus bawa anak semua. Terus macam mak dia cakap lah, buka lah TV ke apa bla 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 gitu. So dia buka kan YouTube, sebab anak dia pun nak bising-bising, so nak buka YouTube lah. So bila dia taruh search tu kan, tu apa dia nampak? Search semua macam Al-Baqarah, Yasin, Ayat Kursi. So macam semua macam gitu. Ayat. Ni dah kenapa dengan room ni kan? Siapa yang previous yang duduk sini, ni dah kenapa? Patut tak fikir apa-apa lah. Dia just, tapi tak apa. Sebab mak dia dah takut. Ni kenapa semua dah macam lain lah. Nanti kita tanya ustaz pasal bilik even pula. like actually so far yang lama-lama macam entah tak pernah rasa bila masuk hotel takut ke tak ada. Baru-baru ni bila terdengar puaka ni. Salah puaka Tak. No, it's like kita more beware. Betul. More aware. Betul. Aware. And prepared diri. Kan? Even recently kita pergi Batam tu kan. Baru lah. Pergi Batam. Dapat bilik. Alamak. Apa ni? Tak ada apa-apa. Cuma frame tu lain dia sikit. Tu mindset. Takut sendiri. Betul. Frame ni macam tengok aku gini. Mata ni. Cakap pasal frame ni ini daripada pengalaman saya. Bukan pengalaman lah. Ini apa yang saya ingat dulu masa kecil lagi. Kita pergi camping. Saya dah ceritakan kat dulu. Kita pergi camping. Lepas tu yang leader ni, saya masih ingat sampai sekarang. Dia cakap apa tau? Kita ni, kalau otak kita dah macam sokong macam dah brainwash, kita seram. Benda daun jatuh pun kat hantu. Sebab kita dah mindset dekat sini. So dia cakap buang ni semua. Cakap buang. Belajar, buang. Tak ada apa-apa. Macam tu. Bukan I seorang. Bilik sebelah pun sama juga. Tapi dia dengar something. Oh yeah. Dia dengar budak-budak lari. Tak spray bilik? Oh tak. Tu belum lagi kan? Baru. Oh baru juga? Baru 2 weeks tu ni kita masuk Batam yang boleh buka ini kita kan. Kita kat poket extra, ustaz ajar. Kalau masuk bilik ke apa, spray bilik dulu. Macam tu. Tak, lepas bila saya masuk tu, saya nak solat kan. Apa lagi saya baca ayat kursi, saya ginilah tiupkan semua. Terbakarlah dia. Lepas tu takut sendiri. Anak saya, kita dapat king size bed. Anak saya sebelah. Tengah-tengah kosong. Saya bilang, Tika, tidur dapat sikit. Dapat. Sebab takut tu Takut banget.
Tengah masuk orang nanti malam-malam. Saya faham. Saya kalau duduk seorang, make sure saya tak nak body double pula. Double bed. Body double stuntman. Double bed stunt. Saya nak satunya. Kalau kena dapat tu, saya akan taruh barang-barang. Memang takut. Tapi saya terpaksa beranikan diri. Saya tak nak fikir apa-apa. Nanti saya mainkan ayat apa-apa lah. Tak nak fikir apa-apa lah. Okay, another story also kat Batam Harmony. Sorry. Tak apa. Lepas tu? Ini, okay. Dia apartment and hotel. I think dah tutup agak sekarang lah. Me and my auntie semua we go holiday lah pergi sana. So we got this room. My auntie opposite room. So bila masuk, I cakap, kenapa bilik ni very dull, macam tak sedap kan. I cakap tak nak nak tukar lain bilik. So we both change the lain bilik jugalah. Bila buka bilik, hati sejuk, that means okay for us, okay. So we go swimming. Dia nak pergi swimming. The whole of us pergi swimming. So pukul 8 malam. Okay. Boleh? Boleh. So it's at night 8 o'clock. Some of them swim, some tak lah, tengok-tengok. So sebelah ujung tu swimming pool, belakang is a empty apartment. Apartment tu dah lama kosong lah. Tapi I don't know whether I can listen or they also listen. Ada orang main-main dekat apartment tu. Macam bising lah, ada some function or what lah. So my cousin ni, dia dengan mak dia duduk kat ujung tu, kita kat sebelah sini mandi-mandi lah. So dia ambil selfie. And belakang tu dia tak ambil something else. Ada benda tu. I cakap tengok dia cakap dia dah delete. Mak dia suruh delete on the spot. So when I'm swimming, macam mandi main-main gitu, sometimes I don't know whether it's true or not lah. Whether like I can feel means I can feel, but I don't know I can see ke tak boleh lah. Atas tu nampak terbang. Benda ni terbang. Then I cakap, come, balik. Dah lambat. Jam kita pergi hotel aja, masuk bilik. So bila masuk bilik tu, I'm the first one to mandi. Dia punya toilet dia kelakar tau. Dia punya bathtub dia macam batu dia, tinggi, like an Egyptian punya style. Macam Mak Lola dah pernah pergi sana kan, dah tahu. Dah ambil konsep sikit Agaknya. It's like very high. I don't know why diorang kena buat macam itu. Kalau bathtub, just normal bathtub kan. Mandi, tutup pintu, cuci muka, nak buka mata, sabun kat muka. Terpaksa buka pasal ada something kat belakang. Rasa. Sama juga. Not me alone. Okay, I buka pintu. Tengah mandi ni buka pintu sikit. Sedap, my cousin dah rasa something is not right. Okay, ada mandi cepat-cepat. Siti, kau punya turn mandi lah. Dia pun masuk, dia tutup pintu. Lagi sekejap dia buka pintu. Sama juga. So last mak dia mandi, buka pintu terus. Selamat tak mandi ramai-ramai. Itu baru betul. So bila kita balik, kita ceritalah pasal all these things. She said she feel something. And my auntie room opposite room. So it's like a curtain, glass door punya curtain. They never open from day one sampai kita balik. So bila I nak check out that time, I pergi bilik dia. Kepo, buka langsir. Semua batu statue. Yang Christian punya ini. I see. Again, apa selalu kita cakap masuk toilet pula teringat. Ustaz pun selalu pesan sebelum masuk toilet baca-baca. Mungkin time tu kita lupa-lupa. Yalah, dah nak cepat-cepat kan. So mudah-mudahan dengan puaka ni pun sikit sebanyak bila dengan cerita hantu pun ada sikit macam bagi pelajaran, reminder. Correct. Mungkin kita terlupa. Walaupun masuk bilik bila air kat rumah ataupun kat hotel, kita ingat baca apa yang Ustaz cakap. Tak tahu cakap Arab, cakap Melayu. Betul. Macam tu. InsyaAllah kita semua dilindungi. Itu saja. Okey, ada last cerita? Ke dah best? Tengok juga takut missing So bagi korang kat luar sana tu, ingat kalau sesiapa nak ikut kita pergi KL, kita akan ada trip bersama tim puaka ke KL 3 hari 2 malam bermula daripada 21 Oktober sampai 23 Oktober bersama dengan tim puaka, dengan Ustaz Fadli dan juga saya. Kita 2 malam tu, first night kita akan pergi ke rumah hantu. Okay, kita macam ada main game, kita akan makan barbecue kat situ. Second night kita akan ada makan bersama, dinner. Lepas tu kita akan satu buat macam ruangan ataupun sesi bercerita, cerita seseram.
Lepas tu kita selitkan lah kalau awak ada question and answer, nak tanya ustaz apa-apa pasal itu, pasal ni, itulah masanya untuk awak ketengahkan. Mana tahu kita akan adakan sesi ruqyah. Kita tengoklah ustaz okey ke tidak. Okey. Ada lagi last Ada cerita? last lah. Okey. During my wedding night lah. Wedding day lah. Selalu wedding banyak gangguan Okey. Time waktu, I remember time nak nikah punya hari tu, bila mak andam tu nak potong andam lah. Okey. So, I dah okey lah. Biasa lah, pekik lah, itulah ini, nampak tu lah ini, pengsan. So, cameraman already know that something is not right. They told my mom lah. She told my mom. So, after that, diorang ambil air ke apa, baca, kasih minum air semua, okey lah, dah okey. So, bila first night is that dah habis semua majlis kan, I sleep with the door open. Buka pintu tidur pasal takut sendiri. My husband kat sebelah, but I sleep is opposite way. Kepala kat sini, kaki kat sini lah. And most of that night, I hear gelang orang apa, pakai gelang kaki, jalan lonceng. And the fresh flower, hand fresh flower tu kan, I like that very much. Suka sekali pasal wangi. So, I taruh bawah katil. Kat bawah kepala I, bawah katil I taruh situ. Habis makcik I, arwah makcik, dia tidur luar lah. Macam as if she know like something tak kena. Dia tidur luar macam depan pintu lah, depan bilik. Then she say, mana tu bunga? Mak pun tanya. I cakap, tak tahu. Then they search for the flowers is below my katil. So they take the flower and throw away, buang. Kenapa ya? I don't know. And I was not well lah throughout the few days tu semua. Kena ganggu lah. Ya. Okay. Itu pasal wedding kena ganggu Okay, saya nak sebelum kita tamat ni, saya tambah sikit lah untuk mungkin anak-anak muda yang nak bernikah ni semua kan. Boleh last sekali tak? Boleh. Nanti saya cakap ni dulu yang nak bernikah ni semua ni kan. Kalau boleh, bila make artist tengah make up, jangan buka lagu-lagu party dung kan. Buka lagu ayat-ayat untuk protect diri sendiri ke apa, untuk tenangkan diri sendiri kan. Macam tu. Okey. Apa okay yang lah. Saya buat deco, buat pelamin lah. So, sekarang? Ya, still lah. Alhamdulillah. So we went to this house with my two team lah, dua orang ni. So bila masuk rumah tu, saya tak nampak apa benda. Tergantung apa pun saya tak nampak. Alhamdulillah, Allah blinded me for that. So diorang pasang, nothing happened actually. Semua went smooth, but a bit cerewet lah. Tak apalah. Lepas tu balik kita berbual, kita selalu talk about feedback lah apa-apa. Dia cakap, Kak, you tak nampak ke apa gantung apa barawang barongan? All the kuda kepang, yes, on the wall and dekat dalam bilik they saw. I cakap tak nampak pun. Betul, sumpah tak nampak. Is in front of you apa? Kan Ari? I cakap tak nampak. Seriously. Tapi orang tu ada barongan lah? Ada, memang ada, they saw. Cuma they saw, ya. Tak nampak je. I tak nampak. Ya. Mungkin terlalu fokus dengan benda lain. I duduk, I tengok diorang buat pelamin. I duduk aja, mak pengantin suruh duduk. I duduk, I tengok rumah diorang. Tapi tak nampak apa benda pun. And one more thing is a joke lah. You know, dulu 10-15 years ago, bila my uncle all that time help me to do the pelamin, so kita dah sampai, tu okey tu tukang masak kan, jom kita pasang. Pasang. So nampak mak pengantin, senyum pasal kita sub kan. Senyum, habis tukang masak cakap, kau kat mana? Ni tengah pasang ni, betul dah habis ni. Tak ada, mak pengantin belum siap. Sekali salah address. Pasal the next one is ada dinner. So it's 6 o'clock I think. It's sebelah blok. Apa kita nak buat? Apa buat tu? Pelamin musnah. Betul macam lagu tak? Ini pelamin diangkat, pindah. Selamat boleh angkat. Ramai-ramai. I mean this one I cannot forget.
I cannot forget. Yeah. Mestilah boleh angkat ke tak boleh angkat, kena buka ke begitu. Dulu kan pakai kayu. The heavy thing. Betul. Nasib baik my uncle semua kuat lah waktu tu. And then we ask some of them to help. Angkat pelamin yang 12 feet, jalan to the next block. Alhamdulillah sampai juga Selamat sebelah blok aja. Yes. The next block ni. Tak perasan yang belakang yang ada ini. Kalau ini estate habis. Habis lah. Nangis. Okey, bisa tahu apa orang tak nangis, saya yang nangis. Apa wedding dekornya? Bisnes apa nama? Atika Creation. Oh, ada IG. Okey, kalau siapa mungkin kat luar sana yang nak tak tahu cari dekor ke apa boleh ni Boleh lah insya-Allah. Okey. Okey, sekejap Saya ada something supaya tamu yang datang ni tak akan pulang tangan kosong. Kita suka bagi barang. Lain macam aja bagi barang. Okey. Ini dia barangnya. Bungkusan mistik. Okey. Orang hantar barang, kita bagi barang. Thank you very much. Okey. Minta maaf kalau tidak taruh kat bawah pun boleh berat. Okey. Minta maaf lah, bungkusan tu bungkusan yang tak pernah orang buat, kita buat. Tak apa. Tak apa Mistik apa? Yeah, you should do this. Konsep. Buka kat bawah, buka je. Janganlah. Tak ada laju. Sampai kat rumah baru buka. Jadi apa-apa semua kat rumah. Nampak? Okey, ini daripada The Malayan Council. $100 voucher. Boleh bawa makan-makan kawan-kawan ke family. Dan ni daripada bag puaka, tote bag. Okey, ya. Thank you. Dan pergi pasang pelamin bawa ni. Pergi pasang pelamin? Pasang. Pasang. Boleh. Taruh paku, taruh paku kat dalam. Apa tak paku? Apa paku? Dan satu lagi ni. Masih nak berbual kat jauh-jauh. Ini daripada The Mac King. Okey. Okey. Thank you. Untuk awak. Kita tengok apa kat dalam. Saya tak tahu. Kita kepo juga. Tengok. Oh, nice. Wah, tahu gitu Color-color Saya tak tahu. Saya suruh bosnya pilih sendiri. Okey, thank you. Okey, terima kasih lah banyak kerana sudi kongsi cerita. Ingat kalau apa-apa pun jangan malu-malu, share dengan orang. Tak apa nanti kita betulkan. Nanti apa-apa pun jaga diri. Tetap terus berani. Okey, kalau takut jangan malu, minta tolong orang. Macam ustaz, dia cakap saya apa tahu, jadi jangan memalu kau pergi toilet, ajak orang. Dia suruh pesan gitu. Okey. Macam gitu lah. Tak payah malu lah. Apa dah bersatu panjang ini pun. Tua panjang. Besar panjang. Besar panjang. Sebab dia fikir dia dah tua. Okey. Okey. Thank you very much. Thank you so much once again sebab kongsi cerita personal awak kat kita. Diharapkan cerita Puan Wahidah ni dapat memberi sikit sebanyak kasih semangat pada korang semua. Okey, bagi korang semua jangan lupa follow follow Susu TVC Facebook. Okey, tekan loceng butang ni semua untuk dapatkan video-video terbaru daripada kami, dan kalau ingin yang beri sumbangan pada kami boleh tekan saja butang share dan juga pay now kat bawah ni. How about that? So jangan lupa juga follow kita punya IG Puaka Official, TikTok, Facebook, dan kalau yang nak ikut kita pergi ke KL bersama tim Puaka, ingat date-nya 21 hingga 23 Oktober. 24 di Bali. How about that? Jadi long weekend bolehlah kita sama-sama ke KL. Okey? Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk anda kerana sudi tonton Puaka malam ni. Kita jumpa minggu depan dalam Puaka Tak Kenal Usia. Bye-bye. Okey, thank you.